yang berbicarakan tentang suasana bangun di mahsyar. Bila mana sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa azab siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang ketika bertemu dengan Tuhannya. Jadi bermula malam ini kita akan berbicara satu tajuk baru, suasana perjalanan menuju ke mahsyar. Tuan-tuan sekalian, sebelum berlakunya kiamat, dihimpun manusia ke mahsyar, kita lihat bagaimana keadaan manusia atas muka bumi. Sebelum Allah Ta'ala matikan semua manusia dengan tiupan sangkakala, kita lihat keadaan diri. Kemungkinan kalau kita umur panjang, anak cucu cicit kita, keturunan kita akan melata begitu ramai atas muka dunia. Bagaimana suasana ketika berlakunya kiamat? Jadi tuan sekalian, kita lihat sekarang ini pun belum berlaku kiamat, tapi bunga-bunga, tanda-tanda kecil tu boleh kata ada belaka dah. Suasana yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat dia. Sebuah hadis riwayat Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillatin nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kathirun walakinnakum ghusa'un ka ghusa'us sayli wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yakzifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Faqala qail, ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ujung-ujung dunia, suasana manusia kita yang nak menuju ke arah kehancuran ini, bagaimana digambarkan keadaan suasana kita ini yang telah hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Thawban, bagaimana suasana umat Nabi. Nabi kata, umat aku sampai satu masa nanti mereka ini ditindas. Islam di ujung, di akhir zaman akan dihina, diherdik, dizalimi, disakiti. Kama tada'al akalah ila qas'atiha. Kita ni dihimpit, sengsara. Orang yang bawa Islam ini sentiasa dimaki hamun, dicaci. Umat Islam akan dizalimi, disakiti. Tentang hak yang Nabi dak sebut ni seluruh dunia tuan-tuan boleh tengok. Hak terbaru di Kashmir, no, selatan Thailand, Sri Lanka, Palestin, Iraq, Syria, habis semua keliling dunia. Yang Nabi dak sebut ni dibuli, disakiti, dizalimi ni, kama tada'al akalah ila qas'atiha. Seperti mana seorang yang dalam keadaan lapar menghadapi satu hidangan yang duduk depan mata dia. Tang mana dia nak jemput, dia nak lunyai tang mana dulu, dia nak ramah tang mana dulu, dia nak kepak tang mana dulu, dia nak sumbat tang mana dulu, hak dia. Bila Nabi kata lagu tu, tuan-tuan, faqala qail, di kalangan sahabat ni bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Kami dibuli, kami disakiti, kami ditindas, dizalimi. Adakah kami pada waktu itu sikit? Orang Islam sikit kah? Sampai tak boleh nak mempertahankan hak kita. Kadang-kadang yang ganggu gugat, yang campur tangan urusan kita, orang yang bukan Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kita Islam tak pernah ganggu mereka. Mereka bebas mengamalkan ajaran mereka. Dan kita minta orang bukan Islam juga jangan campur tangan hal urusan agama kita, hak kita yang dijamin oleh perlembagaan yang bernaung di bawah sultan, raja-raja. Hak kita, bukan kata luar negara, dalam negara kita. Berapa ramai golongan-golongan yang bukan Islam yang campur urusan. Tambah baru-baru ni ibadah korban. Berapa ramai maki hamun syariat.
Sebelum ni tak ada. Ada sebelum ni dengar macam tu. Kebelakangan ini mereka mula berani pertikai, maki hamun benda syariat yang telah dijamin dalam perlembagaan. Siapa pun tak boleh nak ganggu gugat, nak boleh campur. Ini urusan hak kita, orang Islam, dijamin oleh perlembagaan agama rasmi negara kita. Hak kita bebas mengamalkan ajaran kita. Begitu juga orang bukan Islam, bebas boleh mengamalkan ajaran agama mereka tanpa mereka boleh menyebar secara terbuka. Tak boleh. Ini hak kita. Tambah Facebook ni hari maki hamun bab agama ni biasa, maki hamun Nabi biasa. Hak kita, ajaran agama kita. Ibadah maki hamun biasa, bab haji, Kaabah, edit gambar, bubuh benda tak senonoh, edit gambar Nabi, sampai sebesar-besar syariat dalam Islam, sampai sekecil-kecil mereka dah cuba. Seperti yang digambarkan oleh hadis Nabi SAW berlaku di tempat kita, di zaman kita. Dan campur urusan agama kita. Bak sembahyang dia campur urusan agama kita. Bak khitan, benda dalam kain hak kita punya pun dia petikai. Sembahyang Jumaat minta tukar pergi hari Sabtu. Ni apa kena mengena dengan mereka? Tuan-tuan, kalau nak setakat hina bangsa, tak ada masalah. Bangsa paling mulia atas muka dunia ni bangsa Quraisy, keturunan Nabi. Sekat bahasa Melayu apalah sangat. Tapi sampai ganggu gugat ibadah kita, benda yang bersangkut dengan akidah, benda ketuhanan, kadang-kadang silap kita, tuan-tuan. Tak dinafikan, kadang orang kita pun silap juga. Contoh kita ambil korban. Korban tu ibadah. Kalau setakat nak ambil gambar, nak buat kenang-kenangan sebagai program di bawah masjid, program karya, nak bubuh papan kenyataan ini sebagai laporan tahunan dalam mesyuarat masjid sebagai, tak ada masalah, ambil lah gambar. Bila sebut benda ibadah, benda ni perlu kepada keikhlasan. Benda yang tak perlu untuk kita pamer kepada semua orang. Kadang-kadang kita ambil gambar duk korban lembu terlucut, ditanduk jubuk tu imam, lari tengah lebuh raya, loigan dengan tali, hantam kereta orang, motor terbalik tunggal langang habis semua, masuk celapak dalam bangunan, masuk dalam masjid. Benda-benda ni ibadah. Tapi bila dipapar kepada umum dan juga ditengok oleh bangsa asing, orang bukan Islam, imej kita, dia berkata terani lah. Hak tu yang saya kata, kadang-kadang kita, gambaran yang mereka dapat adalah gambaran sebaliknya. Nampak lembu dengan putih tekak ni tak mati, lari redah orang kot dalam pasar. Kot Penang tu legan tengah-tengah lebuh raya dengan bomba dengan apa semua masuk. Allah, berselerak tarak. Ibadah kan macam tu? Nampak buruk pada pandangan mata orang bukan Islam. Maka benda macam ni boleh mencacak celakan ibadah kita. Sebab tu kita pun kena faham, kena mengaji. Adakah duk ambil gambar tengah sembahyang, duk viral? Ada tengah duk rokok ambil gambar macam tu, duk tunjuk kat orang, boleh tak? Korban pun macam tu lah. Benda kita dengan Allah, benda besar. Korban ni fardu sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Siapa tak buat kalau mampu makruh. Benda dalam syariat kita, cukuplah sekadar kita. Duk viral rata dunia, ya Allah. Bila orang yang bukan Islam yang tak faham apa-apa dia tengok, dia mula timbul. Sampai melibatkan kadang-kadang ada satu juzuk daripada kefahaman agama mereka, benda suci mereka, benda mulia. Mereka tak makan daging dia. Kita duk sembelih, tengok lari lebuh raya, hantam lah kali kena tembak dulu nak kena sembelih.
nampak ada yang viral baru ni, Allahu Akbar, sembelih gantung kaki naik atas, kepala turun bawah, baru sembelih. Menzalimi binatang, walaupun sah, tapi hukum dia haram buat macam tu. Sebab apa? Kita nak sembelih binatang korban, dia kena ihsan, ada sifat belas. Sebab tu pisau pun kena tajam, tak boleh zalimi dia duk gonyok banyak kali. Ini sampai 15 kali duk tonyoh, lembu tu kelumpuk habis, nak tindan atas lagi, Allah jijak lagi, tambah bubuh kayu lagi, ikat kaki tangan dia. Nampak kurang sempurna dan kurangnya adab kita. Gantung kaki ni atas, viral pun ni, kepala tu bawah ni. Gambaran bila orang yang bukan Islam tengok, cacat celah image kita, ibadah kita, mulalah mereka pertikai. Kadang-kadang hak pangai kita pun ada juga tak elok tu. Nak kena faham.